Kita sambung pelajaran kita yang minggu lepas. Okey, siapa yang tak masuk minggu lepas tu, cikgu harap awak boleh tengok YouTube cikgu dah share dalam kelas kan. Okey, seterusnya. So, tajuk hari ini adalah terbitan pertama. Terbitan pertama suatu fungsi fx melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey. Siapa boleh tolong bacakan sikit? Bacakan sikit. Tangent. Okey, bacakan. Satu orang tolong baca. Kishantini, Kishantini boleh tolong baca. Tangent kepada suatu lengkung je. Tangen kepada suatu lengkung di suatu titik ialah satu garis lurus yang menyentuh lengkung pada titik itu. Dalam raja di sebelah, garis lurus AT dengan koordinat A dan T masing-masing ialah 2, 4 dan 3, 8. Ialah tangen kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 2 di titik A. Okey, bagus. Okey, minggu lepas cikgu ada bagi tahu tujuan kita belajar di YDX ni, pembezaan ni adalah salah satu dia adalah untuk mencari kecerunan bagi lengkung. Okey, ini adalah lengkung kita dah belajar. Dalam model map pun kita belajar, kita pernah jumpa ini adalah lengkung. Lengkung yang pink ni persamaan dia adalah Y sama dengan X kuasa 2. Okey, jadi yang kita selalu belajar dalam matematik, kita cari kecerunan untuk garis lurus, betul tak? Okey, kat sini lengkung ni dia menyentuh dua titik. Satu pada 38 dan satu lagi pada 24. Okey. So macam biasa kita boleh cari kecerunan untuk tangent ni. Kecerunan untuk lengkung ni kita panggil tangent. Kecerunan lengkung kita panggil tangent Ini penting Kecerunan lengkung kita panggil tangent. Tangent ni adalah dy per dx. Okey. So kecerunan tangent AT, maknanya tangent ni adalah satu garis lurus yang menyentuh kepada lengkung yang biru. Okey. So dia bagi titik 3, 8 dan 2, 4. So macam biasa bila nak cari kecerunan, kita masukkan ini X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Gunakan rumus kecerunan macam biasa. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itulah rumus kecerunan untuk garis lurus. So kita akan dapat kat sini kecerunan garis lurus dia berapa? Bila awak dah kira, awak dapat 4. Betul tak? Okey, so tengok sudut informasi kat bawah ni. Kecerunan lengkung juga dikenali sebagai kecerunan tangent. So ini pun kita panggil dia sebagai kecerunan tangent. So ini adalah kecerunan lengkung. Okey, ini yang kita nak belajar Okey, seterusnya, ini aktiviti penukaan ni cikgu skip dulu. Okey, ini kecerunan BC tersambungan daripada tadi kan. Okey, tengok muka surat. Surat apa ni? Bawah dia ni. Masih lagi muka surat yang sama kat bawah sekali. Oh sorry, muka surat 35. Okey, tengok sini. Yang ni penting lah. Yang ni rumus ni penting. Rumus ni penting sangat. Awak nampak tak? Yang cikgu tulis ni boleh nampak tak warna dia? Okey, dy per dx adalah had. Okey, kita panggil apa ni? Delta x menghampiri kosong. So delta y per delta x sama dengan, tengok rumus tu. Had delta x menghampiri kosong, fx tambah delta x tolakkan dengan fx. Dan then dibahagi dengan delta x. Ini dia punya rumus dia. Okey, kita panggil apa? Simbol ni, nampak sudut informasi ni. Simbol ni kita panggil dia delta x. Mewakili tokokan kecil x. Delta x ni adalah tokokan kecil x. Dan delta y tokokan kecil y. Nilai dia terlalu kecil. Sebab tu kita selalu menganggapkan dia menghampiri kosong. Sebab nilai dia terlalu kecil. Okey, jadi fungsi kecerunan tangent dy per dx ini digunakan untuk mencari kecerunan tangent pada satu lengkung y sama dengan fx pada sebarang titik x dan y. Bila lengkung dia beri dalam bentuk fx. Fx ni adalah y lah sebenarnya. Fx ni adalah y. Okey, so contoh dia kat sini.
Fungsi dia beri ni. Nampak? Okey, kita gunakan ni lain. Okey, fungsi yang dia beri ni. Y sama dengan fx sama dengan x kuasa 2. So, delta y sama dengan, kalau kita ikut rumus ni, f x tambah delta x tolak f x. Okey, kalau kita ikut rumus yang cikgu kotakkan ni. Faham tak? So, kita akan masukkanlah gelap. Okey, so kita akan masukkan sekarang ni fx ni adalah berapa? X kuasa 2 kan? So, delta y sama dengan, okey, sama dengan yang ini fx ni tambah delta x ni, yang ini sekarang ni f ni dah jadi x kuasa 2. Jadi awak masukkan kat sini x tambah delta x kuasa 2. Sekarang ni dah jadi ni. Okey? Ditolak dengan fx adalah x kuasa 2. Okey? So, delta y sama dengan, yang ini awak ingat rumus A tambah B kuasa 2. Ingat tak rumus dia? A kuasa 2 tambah 2 A B, betul? Tambah B kuasa 2. Ini guna rumus ni. And then ditolak dengan x kuasa 2 juga. Sebab ini ada x kuasa 2. Yang ni faham Yang ni. Yang ni dapat daripada ini. Saya kembangkan. Kalau awak tak percaya, awak boleh darabkan ni. X tambah delta x, darab 2 kali. X tambah delta x. Awak darab 2 kali. Awak akan dapat ni juga. Okay. So sekarang nak buat apa? Nak buat apa? Kita faktorkan. Delta x kat sini ada. Delta x pun kat sini ada kan? So kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu delta x ni. So awak akan keluarkan. Ni x kuasa 2 kan? Okay. X kuasa 2. Tak keluar pula pen saya. X kuasa 2. Tak keluar dah buat dia. X kuasa 2 dengan apa? X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni habislah. Betul tak? X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni habislah. So tinggallah yang ni. Sebab dia tanda dia sama kan? So matilah. 2. Okey, tinggallah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. So delta x dengan delta x ni kita boleh keluarkan. Delta y sama dengan delta x kita keluarkan. So dekat sini 2x tambah delta x. Okay. So kita nak dia dalam bentuk ni. Dalam bentuk ni. So delta x pindah sini lah. Delta y per delta x adalah 2x tambah delta x. Ini terbitan dia. So maka sambung di sini. Sambung ini. Maka dy per dx adalah had x menghampiri kosong. Sebab tadi cikgu cakap delta x delta y terlalu kecil. Jadi delta x menghampiri kosong, delta x delta y. Okay, so had menghampiri kosong 2x tambah delta x. So yang ini digantikan dengan kosong. So kita akan dapat dy dx sama dengan 2x. Boleh faham tak? Kalau awak tengok pada dia punya jalan kerja ni, macam tu lah cikgu terangkan balik lah. So, simbol delta x dibaca sebagai delta x dan simbol delta y dibaca sebagai delta y. Mewakili tokokan kecil x dan tokokan kecil y. And then, tips kat sini, dy dx bukan bermaksud dy bahagi dengan dx. Tetapi dy dx ialah simbol bagi had delta x per delta y apabila delta x sama dengan kosong. Okay, boleh jelas tak? Cikgu ringkaskan sajalah yang tu Itu adalah ini adalah terbitan apa? Pertama. Okey, terbitan pertama. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kita buat jugalah macam tadi. Contoh 3, muka surat 36. Contoh 3. Cari delta dx dy per dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi fungsi fx. Bila dikatakan fungsi pertama je, menggunakan prinsip pertama ni awak teringatlah. Mesti ada tokokan kecil x, tokokan kecil y. Okey, cari dy dx. Okey, sekarang y sama dengan 3x. Tengok yang ni. Y sama dengan 3x. So, awak kena gantikan macam tadi. Delta y sama dengan f x tambah delta x tolak balik dengan fx. Kena gantikan macam ni. Ini adalah
terbitan prinsip pertama. Prinsip pertama. Mesti guna yang ini. Okay. So, masukkan. Sekarang fx adalah 3x. So, 3 sekarang dah jadi x kat dalam ni. X tambah delta x tolak 3x adalah sama dengan delta y. Okay. So, jadi tak ada kuasa 2 kan? Okay, tak ada kuasa 2, kita darab macam biasa. 3x tambah 3 delta x tolak 3x. Ni delta y. So macam tadi mesti ada yang sama. Yang sama kita potonglah. Delta apa ni? 3x, 3x. So terus saja dapat apa delta y? Delta y per delta y sama dengan 3 delta x. Jadi delta y per delta x sama dengan 3. Maka dy per dx sama dengan had delta x menghampiri kosong delta y per delta x. Ini adalah had delta x menghampiri kosong 3. So gantikan sebab dia tak ada x. So kalau ada x kita ganti kosong lah. So dia akan bersamaan dengan 3. Y per dx adalah sama dengan 3. Boleh faham tak? Memang kita perlu menggunakan rumus ini. Rumus ini perlu. Yang ni awak kena ingat. Rumus ni perlu digunakan untuk pembezaan prinsip pertama. Boleh faham tak? Jelas tak? Okey tak? Boleh faham ke tidak? Ada 14 orang hari ni. Okey. Ada nak tanya tak setakat ni? Okey, kita tengok yang ada kuasa 2. Ni soalan B. Soalan B ni kita tengok. Yang ada kuasa 2. Betul? Faham Okey. So soalan B ada kuasa 2. Beza dia kalau ada kuasa 2. Okey. Kalau faham bagus, nanti kita buat soalan Okey. Y sama dengan 3x kuasa 2. So, kalau penghampiran prinsip pertama, pembezaan prinsip pertama, mesti kena buat macam mana? Pertama sekali, mesti tulis delta y sama dengan f x tambah delta x tolak f x. Mesti buat macam ni. Okey? Semua kemudian awak gantikan. Ini sama dengan 3x tambah delta x kuasa 2 sebab kat sini ada kuasa 2. And then ditolak semula dengan 3x kuasa 2. Okey, ini delta y kan. So kita kembangkan macam tadi 3 x kuasa 2 tambah 2 darab 3 6 delta x tambah delta x kuasa 2. Okey, tolak dengan 3x kuasa 2. So kita darabkan semua. 3x kuasa 2, 3 darab 6 tambah 18 delta x tambah 3 delta x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, macam tadi juga kita potong 3x ni dengan 3x ni. So kita akan dapat 18 delta x tambah 3 delta x kuasa 2. Delta y So yang ini awak boleh keluarkan. Keluarkan dapat berapa? 3 dengan 18. Boleh keluarkan 6. Betul? 6 darab 3 delta x tambah 6 ke? Kita keluarkan berapa? 6 pula. Keluarkan berapa kelas? Keluarkan 3 lah. Okay. Yang sepunya tu 3. So 3 6 delta x tambah 3 dah kat luar, tinggal delta x saja kat dalam. So delta y. So delta y per delta x sama dengan 3 apa? Sama dengan apa? Delta y per delta x sekarang, cikgu belum faktorkan lagi, sorry. Kena faktorkan dulu. Kita dah keluarkan kat sini. 3 apa? 3 delta x 6 tambah delta x. Betul tak? So, awak akan dapat
Delta Y per delta X sama dengan 3, 6 tambah delta X. Okay, 6 ni ada, 6 ni ada X tak? Oh, ni ada X sorry. 6X delta X. 6X delta X. So kat sini ada X. Tak boleh tinggal. Sini pun ada X. Okay. So awak akan dapat apa? Bila had menghampiri delta X menghampiri kosong, so awak akan dapat 3, 6 darab kosong, so awak akan dapat 6X. 6X tambah 3 darab kosong. So akan dapat dy dx dia adalah bersamaan dengan 6X. Faham tak? Okey, ini adalah pembezaan prinsip pertama. So cikgu nak awak tolong buatlah. Sebab dalam soalan SPM kita satu biasa dia tanya prinsip pertama ni. Jadi kena tahu. Rumus ni awak kena tahu macam mana nak guna rumus yang ini. Prinsip pertama mesti guna rumus ini. Okey. Langkah-langkah untuk menentukan dy dx bagi sebarang fungsi fx bagi prinsip pertama, pertimbangkan dua titik x, y dan titik b tambah x tambah delta x dan y tambah delta y pada lengkung. Tentukan delta y dan delta y sama dengan f x tambah delta x. Okay, ini rumus dia. And then dapatkan nisbah dan ambil had dia. Ini yang penting. Ini step dia. Ini dia dah bagi tahu dah, ini step dia. Jadi step untuk mencari pembezaan prinsip pertama. Okay, boleh tak? Boleh follow Okay, kalau boleh. Okay. Sekarang latihan kendiri 2.21. Nombor 1 dengan nombor 2. Okay, buat nombor 1 dengan nombor 2 Latihan kendiri 2.2. Boleh ambil gambar ni. Nanti bagi tahu dekat grup. Ada lagi yang tak masuk ni Ada lagi yang tak masuk ni. Saya tak tahulah kenapa tak nak masuk. Okay, seterusnya. Ni latihan kendiri. Okay. Okay, sekarang kita sambung terbitan. Cari terbitan hari tu kita dah buat sampai muka surat apa? 33, 34 Cari terbitan pertama. Dekat buku awak ni terlalu banyak Okay, sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak membezakan pembezaan sebagai prinsip pertama. Okay, sekarang kita nak pembezaan bezakan ni setiap yang berikut. Kalau soalan tu tak ada kata pembezaan prinsip pertama ke, dia tak suruh buat macam tu je kan, dia kata bezakan saja kan. So awak boleh buat pembezaan ni macam biasa, pembezaan biasa. Okey, tengok contoh. Contoh 6 ni. Bezakan 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Okey. Ini y lah. Bezakan terhadap x kan. So ini dia nak d per dx Kita ganti. Minggu lepas saya dah kata d per dx ni pun pembezaan juga. Okay, so d per dx maknanya kita bezakan terhadap x. Okay, yang pertama. Sekarang makna dia kita kena bezakan dua-dua lah. D per dx 5x kuasa 3 tambah d per dx 3/4 x kuasa 4. Okay, kena buat satu-satu. 5x kuasa 3 dengan 3x kuasa 4. Okay, kuasa 3 ni kat luar, sorry. Okay, seterusnya macam mana nak bezakan ni? Ingat lagi tak? Minggu lepas cikgu dah bagi tahu bagaimana nak bezakan. Kuasa ni kita turunkan 3 darab dengan 5. Dia punya dia pun dah hilang kat sini. 5 apa? X kuasa 3 tolak 1. Ditambah dengan, okey yang tak ada kelas hari tu kan. 4 kita turunkan kat depan, didarab dengan 3/4 X kuasa 4 tolak 1. So kita akan dapat sini berapa?
15 X kuasa 2 tambah 3 X kuasa 3. Okey? 3X kuasa 3. Nampak tak? Kita bezakan satu-satu. Ni macam ni. Nampak ni Okey, faham ya? Perbezaan satu-satu. Okey, contoh A. Okey, yang B pula. X didarab dengan punca kuasa X tolak 9. Okey, sekarang ni kita boleh buat punca kuasa ni mesti kena tukarkan kepada pecahan. Sebab kalau buat macam ni kita tak boleh nak buat So X kuasa berapa ni? Punca kuasa X. X kuasa berapa? 1/2. Tolak dengan 9. Okey. So awak akan dapat berapa? Kalau nombor indeks dia sama, ini kuasa 1, ini kuasa 1/2. So 1 tambah 1/2. Awak dapat X kuasa 3/2. Tolak 9X. Ini kita belum bezakan lagi Kita baru ringkaskan. Kita punya Kita punya Y dia apa ni? FX tadi lah. D per dx. Sekarang baru boleh kita D per dx X kuasa 3/2 tolak D per dx 9X. Kita kena buat satu-satu macam ni. Okey, macam mana ni? Bezakan 3/2 X kuasa 3/2 tolak 1. Tolak dengan 9X ni, D per dx ni dia akan jadi 9 sajalah. Kan? Sebab 9X ni adalah 9X kuasa 1 tolak 1. 1 tolak 1 kosong. 9X kuasa kosong maknanya 9 lah. Okey, so kita akan dapat 3/2X. Okey, 3/2 tolak 1 berapa? 1/2 kan? Tolak dengan 9. So kita tulis dalam bentuk yang lebih ni. F prime X ni adalah dy dx kan? So 3/2 punca kuasa X tolak 9. Bila dalam bentuk ni kita tukarkan balik. Kita tahu kuasa setengah ni adalah punca kuasa 2. Okey, jelas ya? Boleh tak? Boleh tak sekarang? Okey. Okey. Seterusnya, cikgu tunjuk satu lagi soalan bahagian C. Bahagian C. Ya, ini soalannya. Okey, bahagian C. Bahagian C katakan Y sama dengan 2X 2X tambah 1 X tolak 1 dibahagi dengan X. Okey, minggu lepas saya dah terangkan ni. Bila dapat dua soalan macam ni, bila dapat dua ungkapan macam ni, kita kena ringkaskan dulu, kembangkan. 2X darab X. 2X kuasa 2. 2X tolak 1 tolak 2X. 1 tambah X tambah X. 1 darab dengan negatif 1 tolak 1 per X. Okey, ini kita ringkaskan dulu. Maknanya semua nombor di atas ni kena bahagi dengan X. Buat satu-satu. Y sama dengan 2X kuasa 2 bahagi X. Tolak 2X bahagi X. Tambah X bahagi X. Tolak 1 per X. Mudahkan dulu. So awak akan dapat 2X. Yang ini ambillah. Tolak 2. Yang ini tambah 1 tolak 1 per X. Ini baru Y Ini baru Y. Kita belum bezakan lagi. Sekarang bila dah ringkas macam ni baru kita boleh bezakan. Kita bezakan 1 per 1. D per dx dulu 2x. And then tolak D per dx dulu. Ini berapa ni? Berapa? Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. And then tolak D per dx kan dia 1 per x. Kena buat macam ni lah. Okay, ini D per dx 2x. Apa dapat? Dy dx 2x dapat apa? Macam ni tadi ada x. Sebutan dia akan jadi 2. Okay. And then negatif dengan negatif akan jadi tambah. D per dx 1. Tak ada. Kalau dy per dx kata y sama dengan 2, dy per dx adalah kosong. Kalau y sama dengan 1, dy dx sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab tak ada sebutan x. Tak ada sebutan x. Sebutan x apa? So ini akan jadi kosong. Ini kosong And then ditolak dengan d per dx. Yang ini adalah x kuasa berapa?
X kuasa negatif 1. Ini adalah X kuasa negatif 1. So kalau diperdiaikan dia, awak akan dapat negatif 1 X negatif 1 tolak 1. So awak akan dapat 2 kosong habislah. Okay, so negatif dengan negatif tambah X kuasa negatif. So berapa jawapan awak? 2 tambah 1 per X kuasa 2. Betul tak? So akan dapat jawapan macam ni lah. Nampak tak jawapan cikgu dengan jawapan ni? Okay, sama Okay, kena faham So yang tak ada minggu lepas, yang tak ada minggu lepas awak kena ambil tahu dah. Dalam video tu cikgu dah bagi tahu dah. Okay. Macam mana kita nak apa? Nak DYDI-kan dia. Mana nak DYDI-kan dia Okay. Itu sebagai apa? Sebagai untuk hari ni. Okay, sekarang tadi nombor berapa tadi? Tadi contoh kan kat atas ni kan. So latihan Kendiri 2.3. Sebelum tu ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Kalau tak ada nak tanya, cikgu sambung saja. Cikgu, 2.3 dah buat cikgu. Oh dah buat? Itulah saya tanya tadi. Okay. Dah buat. Okey, tak apalah, saya ulang balik lah kan. Orang yang tak buat. Okey, 2.4 dah buat belum? Yang ni? 2.4. 2.4 belum. Okey, tak apa. Saya rasa macam saya dah bagi latihan tu kan. Okey. So sekarang tengok yang ini fungsi ni. Terbitan pertama fungsi perubahan. Okey, tengok sini. Bagaimana untuk membezakan Y sama dengan 2X tambah 3 kuasa 2. Kita kembangkan fungsi itu. Okey, kita kembangkan, kita dapat yang ni. 4X kuasa 2 tambah 12X tambah 9. Dahulu sebelum membezakan. Okey, bila kita bezakan, kita dapat yang ni. Boleh faham tak? Okey, saya ulang balik lah. Tak apa, cikgu ulang balik kan. Memang dalam kelas tu cikgu ulang balik. Okey, kalau Y sama dengan 2X tambah 3 kuasa 2. Bila kita kembangkan, kita akan dapat, mesti kembangkan dulu Ada kuasa 2 macam ni, kita kembangkan. Mana kita darab 2 kali. Lupa. A tambah B kuasa 2. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Kalau lupa. So ini A, ini B. Berapa? A 4X kuasa 2 tambah 2 darab 2, 4 darab 3, 12X tambah 9. So, bila kita kembangkan, kita dapat yang ini. Okay, so nak DY-DX-kan dia? DY-DX-kan dia ni? DY-DX-kan dia? Awak akan dapat apa? 4 darab 2, 8X tambah 12. Dengan cepat, boleh buat tak? Sebab yang ini bila DY-DX dapat kosong lah. 12 ni X saja. So DY-DX kita dapat 8X tambah 12. Okay, boleh faham tak? Okay, kalau kuasa 4, kalau kuasa tu lebih besar macam mana? Takkan awak nak buat 4 kali kan? Okay, bagaimana pula kalau kita bezakan fungsi Y sama dengan 2X tambah 3 kuasa 4? So kita ungkapkan dulu 2X tambah 4 ni. Jadi nanti cikgu tunjuk contoh dia. Ada contoh kat bawah ni. Okay, so ini rumus dia. dy per dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Okay, ini contoh. Cikgu tunjuk contoh. Katalah macam ni. Contoh 7. Tengok contoh 7. Okay, y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 7. So kita gantikan dulu. Kita gantikan yang dalam kurungan ni. Yang dalam kurungan ni katalah u. U sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x. Okay, kita gantikan. So kat sini y sama dengan u kuasa 7. Betul tak? Bila cikgu gantikan dia dengan u, dia akan jadi y sama dengan u kuasa 7. So dy per du sama dengan 7 u kuasa 6. Betul tak? 7 tolak 1, 6. Faham? Okey, yang ini pula yang kita dah keluarkan tadi, kita bezakan juga. Du ni per
dx lah. Sebab tajuk dia u yang kita nak bezakan terhadap x. Kita akan dapat berapa? 2 turun ke depan, 2 darab 3, 6x, 2 tolak 1 habis kan? Tolak dengan 4. So du per dx 6x tolak 4. Siapa tak faham ni? Macam mana cikgu buat ni? Faham tak? Okay, so yang ini awak kena tahu bahawa okay, dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Betul tak? Betul tak? Kalau cikgu cancelkan dia, okay, kalau cikgu cancel dia, ni du dengan du ni pun cancel, kita dapat dy dx juga kan? Faham? Okay, jadi dekat sini kita boleh tulis okay, dy per du yang tadi. Dy per du adalah 7u kuasa 6. Dan du per dx ni adalah yang ini. 6x tolak 4. Okay. So yang ni awak tulis balik lah. Masukkan balik, gantikan balik u tadi. 7u adalah 3x kuasa 2 tolak 4x. Dan didarab dengan 6x tolak 4. Okay. Faham tak? Faham tak? So yang ini boleh darab lah. Yang ni 2 ni boleh darab. 7 darab 3, 21x kuasa 2. 7 darab 4, 28x. Okay. Kuasa 6. Sorry, cikgu tertinggal. Kuasa 6 didarab dengan 6x tolak 4. Okay. Faham tak? Boleh faham tak? 6x tolak 4. Okay. So dapat 7 kali 3. Oh sorry, yang ni tak boleh darab Yang ni tak boleh darab sebab dia kuasa 6. Kita kena kembangkan dulu. Ini sebenarnya yang ini dia terlalu besar. Kuasa 6 ni awak kena buat 6 kali. So awak darabkan berapa? 7 ni awak boleh darab dengan yang kuasa 1 saja. Okey. Baru boleh darab dengan 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6. Yang kuasa 6 ni awak biarkan. So awak darabkan 7 dengan 6. 42x, 7 darab 4 tolak 28. Baru boleh darab dengan 3x kuasa 2 tolak 4x. Dia biasanya tak minta jawapan kembangkan sampai 6 kali lah macam ni kan. So biarkan saja jawapan awak dalam bentuk yang ini dah dapat markah. Boleh faham tak? Jelas tak? Okey tak? Okey. Cikgu tanya, cikgu jawab lah. Manalah budak-budak ni? Boleh tak? Respon lah sikit kan. Okey, satu lagi. Awak ada kelas lagi ke depan ni? Cikgu tunjuk satu lagi. Ni. Y sama dengan 1 per 2x tambah 3 kuasa 5. Okey, yang ini pun kuasa dia besar. Yang ini pun kuasa dia besar. Jadi awak boleh gantikan. Okey. Kuasa 5 ke kuasa 3 tu yang? Kuasa 3 Kuasa 3. Kuasa 3. Okey, yang ni pun kuasa dia besar. Jadi yang ni kalau mudahkan, katalah u, awak ambil lah u sama dengan 2x tambah 3. Okey. Dan kat sini awak dapat y sama dengan 1 per u kuasa 3. Faham tak? U ni kita dah gantikan kat sini. Dan yang ini kita gantikan du per dx sama dengan 2. Betul? Betul tak? Du per dx sama dengan 2 saja. Yang ini pula ni y sama dengan u kuasa negatif 3. dy per du sama dengan negatif 3 u kuasa negatif 3 tolak 1. So awak dapat negatif 3 u kuasa negatif 4. Okey, jelas? Jelas tak? Kemudian kita tahu formula dia. Okey. Formula dia apa? dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx.
Kita ambil yang ni lah, dy per du darab du per dx yang atas ni. Yang atas ni. Okay. So, kita akan dapat berapa? dy per du. Negatif 3u. U sekarang kita gantikan balik. Bila nak buat jawapan, kita ganti balik dekat yang ada sebutan x. Okay. Darab dengan du per dx 2. Nah, yang ni mudah lah. So, tak susah. So, awak darab nombor dengan nombor. Negatif 6 2x tambah 3. Sorry, ini kuasa negatif 4. Ini ada kuasa negatif 4. So, awak akan dapat jawapan dalam final answer. Awak mesti dapat kuasa negatif 4 ni turunkan balik ke bawah. 2x tambah 3 kuasa 4. Jelas tak? Boleh tak? Boleh tak? Ni nombor B. Ha? Okey tak? Okey, dapat dy per dx 6 per 3x tambah 4. Okey, 2x tambah 3 kuasa 4. Boleh Okey, seterusnya satu lagi contoh. Boleh tak? Cikgu extend sikit. Sebab cikgu banyak ulang balik tadi Okey. Soalan C. Soalan C. Soalan C ni Okey. Kamu ada nak buat dah. Cikgu buat dekat sini sajalah. Kecil-kecil sikit. Okey, soalan C dia beri y sama dengan 6x kuasa 2 tambah 8. Bila ada punca kuasa, jadikan dia kuasa setengah macam ni. Okey, kuasa setengah. Jadi kat sini okey, kalau awak nak keluarkan dia pun boleh, tak keluar pun boleh sebenarnya. Okey, u kuasa setengah kan. Okey, kalau awak nak keluarkan dia, okey lah, katalah u sama dengan u sama dengan 6x tambah 8. So, du per dx sama dengan 6. Okey, ini soalan lain. Du per dx sama dengan 6. Okey, sekarang ni u sama dengan ni kan. So, sekarang ni adalah y sama dengan u kuasa setengah. So, dy per du adalah setengah u kuasa negatif setengah. So, dy per dx ni dy per dx dy per dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Okay, so darabkan, awak akan dapat setengah u kuasa negatif setengah darabkan dengan 6. Yang ini 6. So yang ini awak masukkan balik lah. Setengah u sekarang ni adalah 6x tambah 8 kuasa negatif setengah. Okay, darab dengan 6. So setengah dengan 6 ni boleh matikan lah. So awak dapat 3 per 6x tambah 8. Puncakan kuasa dia. Sebab dia positifkan balik ke bawah Boleh Jelas tak? Okey tak hari ni? Boleh Okey. Okey, kalau boleh bagus. So sikit je lah cikgu bagi latihan ni. Latihan 2.4 ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang tadi tu awak dah buat kan? Yang cikgu suruh buat tadi tu? Dah buat kan? Ya cikgu. Yang belum buat sila buat ya. Yang dah buat tu bagus sangat. Okey, so pembezaan ni jangan hantar dulu buku Yang cikgu nak buku adalah buku sukatan membulat dengan modul sukatan membulat. Yang cikgu nak tajuk 1 dulu. Tajuk 2 ni kita masih on lagi. Awak guna buku 2 kan? Okey, dan awak boleh guna buku 1D4Q awak yang tak habis dulu tu. Tingkatan 4 punya buku pun boleh gabung balik. Tak apa, guna saja kan? Boleh tak? Okey, so itu saja kelas kita hari ini. Apa kita belajar hari ini kelas? Kita belajar apa? Dah. Pembezaan, prinsip pertama. Okey, dengan pembezaan lah. Pembezaan dy per du kan, penggantian pembezaan penggantian. Okey, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak kelas? Siapa ada dalam kelas ni? 16 orang. Okey, mana lagi yang lain ni? Okey. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, okey, ni siapa cakap ni jelas faham. Okey, tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, okey, itu saja kelas kita hari ni. Cikgu pun tak nak buang masa awak, tolong buat latihan. Dan yang belum hantar chapter 1, tolong hantar segera.
Hari Senin cikgu nak ambil dekat jaga So boleh hantar anytime Okay, kalau tak ada apa itu saja kelas kita hari ni. Okay, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Okay, Thank you, teacher. sama-sama.